Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون lupa dah mata hadis. Mafhum hadis tersebut, Nabi sebut kepada kita dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kepada manusia. Yang pertama yang disebut sebagai nikmat kelapangan. Yang kedua dipanggil sebagai nikmat kesihatan. As-sihhatu wal farah, Nabi kata. Dua nikmat ni Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kepada kita. Manusia ni siapa? Kita lah. Kan? Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan pada kebanyakan manusia. Jarang-jarang kalilah kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kedua-dua nikmat ini kepada manusia. Dah. Tetapi malangnya kata Nabi, dua nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita selama ini, kebanyakan daripada manusia ni menggunakan nikmat tersebut di atas jalan-jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, dunia kita pada hari ini, berapa ramai yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesihatan. Dah, kita sihat tubuh badan ni, tidak ada apa-apa penyakit, badan sihat, duk jaga pemakanan hari-hari. Dah, jaga kesihatan, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesihatan yang baik. Tak macam orang lain. Ada orang lain kaki lumpuh, nak pergi masjid payah. Dah, baru nak keluar pergi masjid, tiba-tiba gaut, nak berjalan payah. Tetapi ruginya mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesihatan yang baik, mereka tidak menggunakan di atas jalan-jalan kebaikan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia nikmat kesihatan yang baik, rumah dekat dengan masjid, nak mari masjid pun payah. Betul tak? Nak mari masjid pun payah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia kelapangan yang banyak. Dah. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia nikmat kelapangan yang banyak. Masa lapang. Dah, hidup selama 30 tahun. Misal kata, kaya, tak payah fikir apa-apa dah, tak payah fikir kok lah nak cari sumber rezeki yang lain. Nak katanya kayanya dia sehingga dia tidak perlu untuk dia bekerja. Dah, maksudnya banyak masa amal kebaikan, tetapi tidak boleh untuk dia laksanakan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengujikan kepada dia dengan kesakitan yang banyak. Nak mari masjid, nak dengar kuliah pun payah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Quran Al-Azim, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang bermaksud setiap orang manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji, Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, dan membabitkan jiwa raganya. Subhanahu wa taala membabitkan dengan kematian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini
saya diminta oleh Ustaz Roslan untuk mengisi pagi kita dengan sedikit perkongsian. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan masa kita yang kita luangkan pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita. Ayat ni memberi faham kepada kita bahawasanya kehidupan kita ni tak lari daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Hidup kita ni tak lari daripada ujian, tak lari daripada masalah. Sebab itulah Ibnu Qayyim Al-Jauzi dia mengkhabarkan kepada kita, manusia ni bila mana dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ujian, akan ada 3 golongan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dia mengkhabarkan kepada kita, manusia yang pertama sekali lari daripada sebarang ujian. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengkhabarkan kepada kita, manusia yang menghadapi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala akan ada 3 golongan. Hari ini kita sama-sama cek, kita sama-sama lihat di manakah kita. Kita ni sama ada berada di golongan yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Yang pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengkhabarkan kepada kita, iaitu mereka-mereka yang lemah. Mereka yang menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ni, yang pertama sekali mereka ni berada dalam golongan-golongan yang lemah. Baik, bagaimanakah golongan-golongan yang lemah ni? Dikhabarkan kepada kita, iaitu mereka bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dia mengadu sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sanggup untuk pikul ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia sentiasa kesuh-kelah. Dia sentiasa keluh kesah. Duk bersungut, ya Allah, kenapa asyik-asyik aku je diberikan ujian sedemikian? Kenapa si Kasim tu okey je hidup dia? Aku ni dah lah BSN pun tak dapat, BSH pun tak dapat. Dia bersungut bermacam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukan sahaja dia berkeluh kesah, bahkan dia mencari manusia untuk dia bersangkut paut. Dahlah dia ni sering kali berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tak cari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah dia. Ini dia khabarkan kepada kita oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, iaitu mereka-mereka yang lemah ketika mana menghadapi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut kepada kita, iaitu orang-orang yang sabar. Yang pertama tadi orang-orang yang lemah, yang kedua ni adalah orang-orang yang sabar. Baik, bagaimanakah orang-orang yang sabar ni? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dia, dia tahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Manusia ni tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit ujian kepada dia, kadang-kadang dia lupa kepada Allah dan dia cari jalan yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia untuk dia menyelesaikan masalah dia. Betul tak? Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada dia dalam keadaan kahwin 60 tahun, anak seorang pun tak ada. Apa dia buat? Dia cari tok dukun. Betul tak? Dia nampak orang lain diberikan zuriat kepada dia, dalam keadaan dia sendiri tidak Allah Subhanahu wa taala berikan zuriat kepada dia. Apa dia buat? Dia santau orang lain. Dalam kita berniaga pun sama. Kadang-kadang kita berniaga, ada masa surut, tinggi turun, naik. Nampak orang lain senang sikit, kita santau dia. Kita khianat dia. Yang kedua iaitu orang-orang yang sabar, iaitu bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia, dia tahan diri dia daripada melakukan dalam melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Dalam keadaan dia mampu untuk buat perkara-perkara yang jahat kepada si fulan tersebut, dia tahan diri dia. Dia tahan hawa nafsunya untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Yang kedua, dia tahan lisan dia daripada kata-kata yang tidak baik, daripada percakapan-percakapan yang tidak baik. Ada orang bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia, dia cepat melata. Duk mencarut. Ada tak orang macam tu? Ada. Bila kena sikit-sikit pada dia, apa kekhinzirnya, asyik-asyik kena kaku ni. Kadang-kadang kita pun rajin dengar bila mana Allah Subhanahu wa taala uji kawan-kawan kita, kadang-kadang kawan-kawan kita melatah sebut perkara-perkara yang kita sendiri pun tak ramai nak sebut. Sebut dengan perkataan-perkataan kemaluan sebagai contoh. Betul tak? Ada tak? Ada. Kita rajin dengar tak? Orang-orang yang sabar ni dia tidak sedemikian. Dia tahan lisan dia daripada sebut-sebut perkara-perkara yang tidak baik.
Dia tahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Bahkan dia sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ganjaran pahala di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengkhabarkan kepada kita, golongan yang ketiga yang menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu golongan mereka-mereka yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah keadaan mereka-mereka yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia, mulut dia ni sentiasa menyebut alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala datangkan apa-apa sahaja ujian kepada dia, apa dia sebut? Alhamdulillah. Tak bersungguh pun. Alhamdulillah. Allah uji kepada dia dengan kemiskinan, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada dia dengan tidak ada kekayaan, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada dia dengan kesakitan, alhamdulillah. Segala apa-apa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, sentiasa dia sebut. Adik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita kena rajin-rajin ringankan lisan kita ni. Bila mana apa-apa sahaja yang datang kepada kita, kita kena rajin-rajin ringankan untuk kita sentiasa menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah ni satu perkataan yang ringkas. Berat ke nak sebut? Mudah saja. Ringan ke? Ringan. Susah ke? Senang. Betul tak? Ambil masa yang lama ke? Tidak. Mulai hari ini kita kena menjadikan ia sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita. Jadikan dia sebagai norma baru dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebagaimana mereka-mereka sahabat-sahabat kita di luar sana yang sentiasa melazimi perkataan-perkataan yang mencarut, yang akhirnya menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka, hari ini kita kena tukar perkataan tersebut daripada perkataan-perkataan yang mencarut kepada perkataan-perkataan yang baik. Antaranya apa? Alhamdulillah. Yang kedua apa dia? Yang kedua, bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka, mereka sentiasa lapang dada di atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Tidak ada perasaan keluh kesah dalam hati dia. Datang ujian, dia tenang sahaja. Ada tak kita melihat kawan-kawan kita macam tu? Jiran-jiran kita macam tu? Ada. Ada orang bila mana Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada dia dengan apa-apa sahaja ujian kepada dia, dia tenang saja. Betul tak? Ada tak? Ada. Antaranya siapa? Tok guru kita. Kita lihat ramai. Kadang-kadang kita mengaji kan, kita dah kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat sekian, tempat-tempat pengajian kita. Kita lihat bagaimana tok guru kita membesarkan sekolah, pusat-pusat pengajian mereka. Dalam keadaan di sana perlu kos yang banyak, dalam keadaan di sana musuh sentiasa khianati kita, musuh sentiasa lemparkan fitnah kepada kita, duk kata bermacam-macam kepada kita. Tok guru kita ni tenang saja. Betul tak? Saya sempat belajar di Pondok Kuantan. Sekolah Ustaz Mukhtasnik di Pondok Kuantan tu. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke sana, sekolah tu daripada kecil hinggalah hari ni dah tubuh kolej dah pun. Dalam keadaan Ustaz Mukhtasnik ni, dia acap kali dilemparkan fitnah. Fitnah ni pula bukan fitnah yang biasa-biasa saja. Fitnah yang kadang-kadang, ya Allah, gamaknya manusia ni dituduh kita bermacam-macam. Khalwatnya, berzina dengan perempuannya, tunjuk kemaluannya. Tapi Ustaz Mukhtasnik ni, dia mengajar kita untuk apa? Untuk sentiasa tenang dalam menghadapi ujian daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kok dia mencarut, tak ada. Bahkan ramai lagi orang lain bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia, dia tenang saja. Tak melatah. Betul tak? Sentiasa lapang dada, dia merasakan dunia ini memang tempat ujian bagi kehidupannya. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga redha. Seolah-olah datang ujian baginya tanpa rasa macam tak. Dia redha. Yang ketiga redha. Yang pertama tadi bila mana datang ujian dia sebut alhamdulillah. Yang kedua dia sentiasa lapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dia sentiasa redha. Datang ujian kepada dia, dia rasa macam tak ada apa-apa. Senyum je. Relax saja. Yang keempat, golongan yang keempat yang disebutkan kepada kita iaitu orang-orang yang syukur dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga.
Dan nak kenal mereka-mereka yang bersyukur kepada mereka menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala sama je. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya lisannya sentiasa sebut alhamdulillah. Dan yang kedua, dia sentiasa seronok dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia sentiasa seronok dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ada tak orang sedemikian? Saya nak cerita satu kisah. Kisah Abu Qilabah. Kisah Abu Qilabah. Siapa pernah dengar kisah Abu Qilabah? Abu Qilabah ni tuan-tuan, dia ni nama dia Abdullah bin Zaid. Ni kisah betul ni, bukan kisah dongeng apa. Nama dia Abdullah bin Zaid. Dia ni wafat pada tahun 104 Hijrah. Dan dia ni belajar meriwayatkan hadis banyak daripada sahabat-sahabat Nabi. Antara yang dia meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat Nabi siapa dia? Yang pertamanya Anas bin Malik. Yang keduanya Abu Hurairah. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Satu ketika dia pergi, ada seorang sahabat ni, dia jenis suka travel. Dia suka pergi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Satu ketika bila mana dia pergi ke sana, dia dalam perjalanan dia untuk ke satu tempat yang lain. Satu ketika tiba-tiba dia nampak satu pondok usang. Dalam keadaan di sana dia menyangkakan bahawasanya di pondok tersebut tidak ada orang. Dia pun berhentilah seketika di situ. Dia berhajat untuk berhenti sekejap di situ. Bila mana dia pergi ke sana, tiba-tiba rupa-rupanya pondok yang usang, yang sangkaannya tidak ada orang, tiba-tiba ada orang. Dia pergi situ, tiba-tiba dia dengar suara manusia. Dia pun mengendap. Bila mana dia mengendap, sebab diri dia. Bila mana dia melihat keadaan orang yang berada di pondok usang tersebut. Dia pun melihat orang tersebut dengan renungan yang lama. Dia tengok. Orang ni tadi acap kali sebut alhamdulillah. Yang kedua, dia sering kali berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada aku kesabaran yang kuat di atas ujian yang Engkau berikan kepada aku pada hari ini. Sering kali dia dengar ucapan tersebut daripada lisan orang tersebut. Lama-lama orang ni tadi dia tegur pakcik yang berada di pondok tersebut. Wahai pakcik ni tadi dia menyangkakan orang jahat, rupa-rupanya orang yang baik yang datang singgah ke pondok dia, yang datang singgah ke rumah dia tadi. Tuan-tuan tahu tak bagaimana keadaan laki-laki tersebut? Keadaan tubuh laki-laki tersebut iaitu dalam keadaan tidak ada kedua-dua tangan, tidak ada kedua-dua kaki. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala uji dia, dalam keadaan tidak ada kedua-dua tangan, tidak ada kedua-dua kaki, mulut lisannya seringkali sebut alhamdulillah. Yang kedua, lisannya sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, ujian yang Engkau berikan kepada aku pada hari ini, Engkau datangkan kepada aku kesyukuran, kesabaran di atas ujian tersebut. Laki-laki ni tadi bila mana dia dengar, dia rasa sebab. Dia pergi jumpa laki tersebut, dia pergi jumpa pakcik tersebut, dia tanya, wahai pakcik, kesabaran apakah lagi yang engkau nak tanggung? Aku ni tak pernah lagi melihat orang yang sedemikian yang Allah Subhanahu wa taala uji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tetapi masih lagi ringan mulut untuk sebut alhamdulillah, masih lagi ringan mulut untuk panjatkan rasa syukur kepada Allah. Aku tak pernah lihat lagi manusia sedemikian. Lalu apakah yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tambahkan rasa sabar, rasa syukur kepada engkau? Apa kata pakcik itu tadi? Wahai saudara, kalaulah nak dibandingkan dengan tubuh badan aku ni, nak dibandingkan dengan lisan aku ni yang masih lagi boleh bercakap, nikmatnya sangat-sangat besar berbanding dengan anggota yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada aku. Kemudian tak apalah, pakcik ni tadi bila mana dia tahu ada pemuda datang kepada dia, dia minta pemuda ni tadi cari anak dia. Pakcik tu kata kepada pemuda tersebut, wahai anak, dah halang-halang kamu datang ke sini, aku nak minta tolong kamu satu benda. Cari anak aku. Anak aku ni dulu dia sangat baik dengan aku. Dia tak pernah melakukan dosa besar dengan aku. Dia tak pernah menderhakai aku. Dia sangat patuh cakap orang tua aku. Sangat patuh cakap dengan orang tua. Dia tak pernah sekali buat perkara-perkara yang aku marah kepada dia.
Hari ni tolong cari anak aku untuk dia pulang kepada aku. Aku ni dah lama tak makan. Tak apalah, pemuda ni tadi keluar cari si anak tersebut. Dalam keadaan pakcik tu tadi khabarkan kepada pemuda tu tadi, dekat kampung ni tak ada orang lain dah. Kalau kamu jumpa pemuda kat luar sana, itulah anak aku. Kerana apa? Kerana perkampungan ni sangat jauh dengan perkampungan manusia-manusia yang lain. Mustahil untuk anak aku ni sampai ke tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kamu kat luar sana, kamu jumpa batang tubuh, itulah anak aku. Pemuda tadi keluar cari anak pakcik tu tadi untuk capaikan hajat pakcik tu tadi kan. Cari, jumpalah satu batang tubuh yang telah pun dimakan oleh serigala. Dah. Lalu pemuda ni tadi diingat, pakcik tu katakan kepada dia, dekat sini tak ada orang lain dah. Kalau kamu jumpa batang tubuh, itulah anak aku. Dah. Pemuda ni tadi balik khabarkan kepada pakcik ni tadi. Wahai pakcik, pemuda ni tadi nak khabarkan kepada pakcik tu, nak bagi tahu pakcik anakmu dah mati, tak ramak. Takut pakcik ni rasa sedih lagi. Dah lah tangan tak ada, kaki tak ada, dah makan pun lama dah tak makan. Tiba-tiba anak mati, nak cakap terus terang takut pakcik tu lagi mati terus ke? Dah, takut nak khabar sedemikian. Lalu apa pemuda ni kata? Wahai pakcik, kamu tahu ke kisah Nabi Ayub alaihi salam? Ya, aku tahu. Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang sangat-sangat berat kepada dia. Dah, dengan penyakit kulitnya. Betul tak? Dengan anak-anak tidak suka kepada dia. Anak Nabi Ayub lebih kurang ada 9 orang. 9 ke 10 gitulah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ayub alaihi salam, anak-anak benci kepada dia, anak-anak tak suka kepada dia, isteri lari tinggal dia. Betul tak? Kalau kita baca kisah Nabi Ayub alaihi salam ni, kisah yang sangat-sangat sedih. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang badannya sedikit berbau dengan penyakit tersebut. Dah. Pakcik tu khabarkan kepada pemuda tu tadi, aku tahu kisah Nabi Ayub alaihi salam. Aku tahu, wahai pakcik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pilih engkau ni untuk berada di darjat yang sangat tinggi. Anak kau telah mati. Bila mana pemuda ni khabarkan kepada pakcik tu tadi, agak-agak apa respon pakcik tu? Terkejut ke dia? Tak terkejut dia. Apa dia sebut? Alhamdulillah. Boleh bayang ke? Kita ni kalau Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita kan rupa ujian, reta tak ada, dah lama tak makan. Dah, ya selama ni anak kita menjaga kita, tiba-tiba anak kita tak ada, tiba-tiba dapat berita anak kita mati. Agak-agak apa perkataan yang mula-mula sekali akan keluar daripada mulut? Silap kita maki hamun Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Silap-silap kita mencarut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah? Tapi pakcik itu tadi tidak. Dia sebut alhamdulillah. Dan dia sentiasa dan dia meneruskan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesyukuran kepada dia. Nak ceritanya kepada kita, golongan yang keempat ni adalah golongan yang sangat-sangat payah untuk kita buat. Tapi tidak menjadi halangan untuk kita memaksakan diri kita untuk kita berada di golongan yang keempat tersebut. Dan antaranya apa? Antaranya kita mulakan kehidupan kita bila mana Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian kepada kita, kita mulakan lisan kita untuk kita menyambut ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillah. Kita mula daripada situ. Lama kelamaan akan datang rasa lapang hati kita untuk kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan akan datang redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke? Jadi mudah-mudahan sedikit itu dapat sama-sama kita mengambil manfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini satu pertemuan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah itu datang daripada kekurangan diri saya dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.